Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yasir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhwah, salam sejahtera. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada Yang Amat Arif Datuk Haji Abbas bin Nordin yang sudi bersama kita untuk syarah matan Ummul Barahin jilid yang kedua pada malam ini. Yang berusaha Puan Rosni Hati Mansur bersama dengan tim Gubernur Iman yang dirahmati lagi dikasihi seluruh pencinta ilmu, muslimin, muslimat yang telah pun memilih untuk berada di Google Meet Gubernur Iman bagi mengimarahkan kuliah maghrib bersama dengan Yang Amat Arif Datuk Haji Abbas bin Nordin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur dirafak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan limpah kurnianya kita dapat dipertemukan. Mudah-mudahan majlis kita dipermudahkan, kita mendapat pemahaman ilmu dan kita dapat melaksanakan ibadah kita dengan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad SAW, para sahabat, ahli keluarga baginda, bagi memberkati kuliah maghrib kita. Marilah sama-sama kita membaca Ummul Kitab yang akan dipimpin oleh Yang Amat Arif Datuk Haji Abbas bin Nordin. Bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita di halaqah ilmu pada malam ini diberkati, dilimpahkan rahmat, dipayungi oleh para malaikat bersama kita pada malam ini insya-Allah. Tanpa melengahkan masa, dengan majlis dengan rasa bangga dan sukacita mempersilakan Yang Amat Arif Datuk Haji Abbas bin Nordin untuk menyampaikan syarah matan Ummul Barahin jilid yang kedua. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر يا كريم. رب يسر ولا تعسر يا كريم. رب يسر ولا تعسر يا كريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Terima kasih kepada pengacara majlis yang saya hormati, Puan Husniati binti Mansur bersama barisan kepimpinan Gema Nur Iman, para asatizah, hadirin, hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, malam ni menyambung kembali pengajian kita bab tauhid berdasarkan kitab Syarah Matan Ummul Barahin. Kitab Matan Ummul Barahin yang dikarang oleh Al-Imam As-Sanusi, tokoh ulama Ahlussunnah wal Jamaah dalam bab tauhid yang mengikut aliran Ahlussunnah wal Jamaah, aliran
Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ya. Jadi hadirin hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kiranya kita masih di muka surat 27, ya. Iaitu saya tak silap baru ada baca sikit, ya, matan, ya. Betul, ya puan, ya? Ya, betul. Surat Baru 27. keterangan bawah muka surat 27 tu. Okey. Ingat saya ulang sikitlah matan tu balik, ya. InsyaAllah boleh. Boleh, ya. Mungkin ada yang tak masuk pada minggu lepas, ulang balik lah. Saya ingat ni tajuk yang sangat mustahak. Ya, apa ni, sifat mustahil bagi sifat wahdaniyah ni. Sifat wahdaniyah iaitu esa, ya, sifat esa bagi zat Allahu Subhanahu Wa Taala. Dulu ni kita mengaji dalam juzuk yang pertama, dalam jilid yang pertama, sifat esa bagi Allahu Subhanahu Wa Taala. Esa bukan saja esa, tetapi esa pada zat yang pertama, esa pada sifat, dan juga esa Allah Ta'ala pada perbuatannya, ya. Jadi kalau agaknya saya minta ada orang yang volunteer tak agaknya, boleh tak dia terangkan balik apa maksud esa pada zat, esa pada sifat, esa pada perbuatan, ya. Sekurang-kurangnya ambil faham balik semula apa maksud sifat esa pada zat Allahu Subhanahu Wa Taala. Esanya zat Allahu Subhanahu Wa Taala itu yang kita baca dalam Qul huwallahu ahad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahawa Allahu Subhanahu Wa Taala itu esa. Esa yang macam mana? Itu yang kita mengaji dalam juzuk yang pertama, dalam jilid yang pertama. Esa pada zat, esa pada sifat, esa pada perbuatan. Siapa boleh beritahu agaknya apa yang dimaksudkan dengan esa Allah Subhanahu Wa Taala pada zatnya? Ada yang boleh terang balik. Ini bab tajuk yang paling mustahak. Baru nanti kita masuk dalam 27, muka surat 27 ni, yang mustahil bagi sifat esa tu, maknanya berbilang-bilang yang macam mana, ya. Bila kita faham yang pertama tu esa zat Allahu Subhanahu Wa Taala, baru kita faham nanti yang mustahil ataupun lawan bagi sifat wahdaniyah itu, baru mudah kita faham. Kalau kita tak faham yang dulu ni, susah kita nak faham. Ataupun mungkin bila kita dah syarah nanti, insya-Allah bakal nampak baliklah, ya. Ada yang boleh tu? Atau saya ni apakan baliklah sedikit, ya. Hadirin hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat wahdaniyah, sifat esa bagi zat Allahu Subhanahu Wa Taala. Apa dia zat? Ya, ini diri. Zat diri Allahu Subhanahu Wa Taala itu yang hakikatnya hanya Allahu Subhanahu Wa Taala yang tahu. Ya, cuma kita ni nak ditegah untuk mengkaji zat Allahu Subhanahu Wa Taala. Yang kita boleh mengaji ialah sifat-sifatnya. Ya, sifat-sifatnya, barulah kita mengenal zat Allahu Subhanahu Wa Taala. Dan untuk itu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berpesan dalam hadisnya, tafakkaru fil khalqi wa la tatafakkaru fil khaliqi. Ini banyak kali dah saya ulang, ya. Marilah kita berfikir, arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berfikirlah kamu merenung kepada kejadian Allah, khalqillah, ciptaan dan kejadian yang Allah jadikan. Jangan kamu merenung berfikir kepada zat Allah, Khaliq. Nak fikir tentang Allah Subhanahu Wa Taala itu memang tak sampai akal kita. Jadi zat Allah Subhanahu Wa Taala
sifatnya esa. Esa ataupun tunggal. Tunggal yang macam mana? Ya, dalam qul huwallah disebut tidak beranak, tidak diperanakkan, ya. Yang kita faham dalam qul huwallah itu maknanya Allah itu tunggal, Allah itu satu. Tidak berbilang-bilang. Tidak berbilang-bilang yang macam mana? Ada 3 bahagian. Esa Allah Subhanahu wa taala yang pertama esa pada zatnya. Esa pada zat Allah Subhanahu wa taala, saya ulang sedikit supaya kita dapat faham balik, ya. Esa pada zat Allah Subhanahu wa taala terbahagi pula kepada 2. Yang pertama, ya. Esa zat Allah Subhanahu wa taala bahawa Allah Subhanahu wa taala itu zatnya tidak terdiri daripada juzuk-juzuk tertentu ataupun terdiri daripada himpunan unsur-unsur tertentu. Saya dah bagi contoh dalam kuliah yang lepas. Macam kita ni makhluk manusia ni terdiri daripada pelbagai juzuk, ya, dan unsur. Ada kepala, juzuk kepala, ada tangan, ada kaki, ada perut, ada mata, itu juzuk-juzuk yang membentuk anggota badan manusia. Zat Allah Subhanahu Wa Taala itu maha suci daripada berjuzuk-juzuk begitu. Ya, sama juga kerusi terdiri daripada kayunya, pakunya, dia punya tilam dia, alas dia, ya. Kemudian ada pula benang nak jahit dia punya ni. Kan banyak juzuk dia, unsur-unsur yang membentuk sebuah kerusi. Ya. Semua makhluk yang kita nampak ini semuanya berjuzuk ataupun sekurang-kurangnya mempunyai lebih daripada satu unsur. Ya. Air kita contoh kan. Kita belajar air sains, ya. Ada hidrogen dan juga oksigen kan, yang baru dia membentuk air. Ya. Dia ada istilah dia tu. Ya. Yang kita itu kan maknanya setiap makhluk ni dia berjuzuk sama ataupun dia mengandungi lebih daripada satu unsur. Nampak, ya? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak begitu. Zat Allah Subhanahu wa taala ni bersifat esa, bukannya berjuzuk-juzuk, bukan terdiri daripada pelbagai unsur yang membentuk satu lembaga dan sebagainya. Tidak, semuanya tidak. Jadi semuanya tidak. Macam mana zat Allah Subhanahu wa taala ni? Itu yang saya sebut di awal tadi. Tak dapat kita, tak sampai akal kita untuk memikirkannya. Jadi untuk itu kita hanya memikir, merenung, faham dengan kita memahami kejadian kita ni, makhluk ni. Bahawa cukup kita faham kita ni makhluk terdiri daripada berjuzuk-juzuk dan pelbagai unsur yang membentuk satu anggota, satu jisim, ya, satu lembaga dan sebagainya. Kereta sama juga. Ada tayar dia, ada badan dia, ada steering dia, ada enjin dia, ya, dan sebagainya. Baru membentuk sebuah kereta. Kan pelbagai unsur tu. Ya, nampak, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala zatnya maha suci. Ya. Maha suci zat Allah Subhanahu wa taala daripada zatnya tersusun daripada beberapa unsur ataupun beberapa juzuk. Tu nampak. Ni kita nampak makhluk, baru kita faham hakikat betapa zat Allah SWT bukan begitu. Ya? Bukan begitu. Atau satu lagi, ya, yang dikatakan zat Allah Subhanahu wa taala itu esa pada zatnya, iaitu tidak ada zat lain yang menyamai zat Allah Subhanahu wa taala. Tak ada. Tadi berjuzuk-juzuk ataupun terdiri daripada pelbagai unsur. Ya? Itu aspek yang pertama kita nak faham bagaimana esanya Allah Subhanahu wa taala. Bukan begitu. Ya, jadi bila kita faham begitu baru kita nampak mustahil Allah Subhanahu, baru kita masuk nanti mustahil ni bukan begitu. Ya? Mustahil Allah Subhanahu wa taala itu terdiri daripada pelbagai unsur. Ya? Yang kedua tadi saya sebut, ya, aspek yang kedua, esanya zat Allah Subhanahu wa taala ini
nak menunjukkan bahawa hanya Allah Subhanahu wa taala sajalah yang layak dipanggil Tuhan, yang dipanggil Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Allah ataupun Tuhan yang kita sembah, maka tak ada zat lain, tak ada makhluk lain yang serupa, yang setara, yang sebanding dengan zat Allah Subhanahu, tak ada. Ini aspek yang kedua, ya. Sebab itu dalam kita, bila kita mengucap la ilaha illallah, ya, dalam dua kalimah syahadah kita, la ilaha illallah, kita menafi ni. Kita menafikan ada zat lain yang sama, yang setara dengan Allah Subhanahu. Ada pula Tuhan lain yang sama macam Allah Subhanahu wa taala. Ada ke tak ada? Tak ada. Itu yang kita nafi tu. Itu la nafi lil jinsi. Dalam kaedah bahasa Arabnya, ya. La nafi lil jinsi maksudnya la, kalimah la itu menafikan tak ada Tuhan lain yang sama jenis dengannya. Tak ada. Memang tak ada. Kalau ada, maknanya lemahlah Tuhan tu. Ada dua pula Tuhan. Ada tiga pula, ada empat pula. Tu nampak, ya? Tak ada. La. Itu yang kita nafi. Kemudian kita isbatkan balik illallah. La ilaha illallah. Kita isbat. Bila kita isbatkan, hanya Allah satu itulah, ya, yang layak dipanggil Tuhan, yang layak kita nak sembah. Itulah satu tu. Tak ada, yang lain tak ada. Ini kita faham ni, nafi dan isbat ni. Sebab itu bila kita mengucap dalam sembahyang kita, dalam bacaan tahiyat kita, ni kita faham, kepahaman inilah yang kita bawa ni. Mentauhidkan Allahu Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita naik saksi. Tak ada dah Tuhan lain. Ternafi, tak ada. Ya? Itu bab mengesakan Allah pada zat. Ya? Jadi, kita baca matan ni. Ya? Esa pada zat ni. Kita masuk. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Berkata pengarang, ya. Wa kadza yastahilu alaihi ta'ala alla yakuna wahidan bi ay yakuna murakkaban fi dhatihi aw yakuna lahu mumathilun fi dhatihi. Ya, dalam matan disebut apa tu? Mustahil atas Allah Subhanahu wa taala, ya. Ni, dan begitu juga mustahil atas Allah Azza wa Jalla tidak bersifat esa, ya, tidak bersifat dengan sifat keesaan. Hal ini bererti zatnya tersusun daripada beberapa unsur. Kan saya dah terang tadi kan? Atau ada baginya zat yang lain yang sama seperti zatnya. Mustahil ada. Ini mustahilnya. Tak ada. Bukan tersusun daripada pelbagai unsur ataupun pelbagai juzuk yang membentuk apa-apa batang tubuh, lembaga dan sebagainya. Bukan. Itu adalah makhluk. Ya? Mustahil bagi Allah, tetapi kita makhluknya itulah dia. Harus bagi kita. Ya? Kita inilah yang berbentuk, kita inilah yang terdiri daripada pelbagai juzuk dan juga unsur. Semua makhluk, termasuk manusia dan juga haiwan, binatang, tumbuh-tumbuhan, pepejal, batu, kayu dan sebagainya. Kita nampak kayu, kita nampak batu, tetapi dari segi ilmu sainsnya, dalam seketul batu tu pun mempunyai pelbagai unsur. Betul, ya? Macam saya bagi contoh air tadi ni. Dalam air itu ada hidrogen dan juga oksigen, kan? Ya? Dia membentuk air tu. Ya? Nampak? Ya? Itu mustahil tu yang kita nak sabitkan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa zatnya, ya. Mengesakan Allah Subhanahu wa taala pada zatnya. Jadi mustahil. Ini kita masuk mustahil ni. Mustahil zat Allah Subhanahu wa taala, zatnya itu tersusun daripada beberapa unsur. Atau ada baginya zat yang lain yang sama, ya, seperti zatnya, seperti yang kita nafi dalam inilah yang kita nafi dalam dua kalimah syahadah kita. La ilaha illallah.
ya, yang kita sabitkan hanya Allah lah sahaja zat yang satu yang wajib kita sembah, ya. Kita tengok lagi matan tu, atau sifat lain yang sama seperti sifat-sifatnya. Contoh apa? Sifat kudrat. Atau sifat lain yang sama seperti sifat-sifatnya. Sifat kudrat, Allah Ta'ala maha berkuasa. Ada tak makhluk lain yang bersifat kudrat yang sama pula seperti sifat kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada ke tak ada? Tak ada. Jawabnya tak ada. Ya? Ini yang kita nak nafikan ni. Yang ini yang mustahilnya. Yang ni, ya, sebab kita faham kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi ni, tak ada makhluk lain yang mempunyai kudrat yang sama ataupun setara dengan kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita nak mentauhidkan sifat Allah Subhanahu, sifat mengesakan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada sifatnya. Tak ada. Katalah seorang orang yang paling kuat dalam dunia ni kan, yang paling handal lah, kata dia paling handal, dia boleh tarik yang kita biasa tengok dalam TV kan, dia tarik lori, guna gigi lah, ataupun ikat tali pada belakang dia pun berjalan lah tarik sebuah lori. Setakat tu lah kudrat dia kan. Superman ni itu hanya itulah khayalan, Superman ke, Bionic Woman ke, ini semua ciptaan manusia lah. Nak kata kudrat manusia ni hebat sangat, tapi semuanya terbatas. Jadi mustahil ada, tak ada sifat kudrat ataupun lain-lain sifat lagi. Sifat basar, melihat. Melihat, sama tak kita sifat melihat makhluk ni dengan sifat basar melihat Allah Subhanahu pun sama? Tak sama. Tak ada yang boleh menandingi, tak ada yang setara. Kita paling jauh pun boleh nampak setakat mungkin 100 meter. Itu pun dah kelabu asap dah kan. Macam saya ni sampai lagi lah. Rabun jauh. Rabun jauh, dekat kena buka cermin mata. Sekarang ni nak baca kitab ni kena buka cermin mata. Nak memandu kereta, kena pakai balik cermin mata, sebab rabun jauh. Terbatas kita sebab kita makhluk. Kemudian ada dalam kitab ni disebut ni, atau sifat lain yang sama seperti sifat-sifatnya. Tak ada. Itu sifat. Kemudian mustahil juga, nak mengesakan pada, itu nak mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada sifat tadi tu. Tak ada sifat lain. Ini kita boleh faham. Aspek yang ketiga, nak mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada perbuatan pula. Sebab tu dalam matan ni disebut terjemahan ni, tadi, au fi sifatihi au yakuna ma'ahu fil wujudi mu'athirun fi fi'lin minal af'al. Atau terdapat berserta dengan wujudnya wujud suatu zat lain yang memberi bekas terhadap suatu perbuatan daripada perbuatan-perbuatannya. Kita mengaji dulu mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada perbuatan. Pada perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya dah terangkan dulu semua kejadian, semua perbuatan ataupun kejadian yang berlaku di dunia ini adalah dengan kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah
natijah ataupun dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala maka berlakulah, ya. Sama ada yang jatuh kapal terbang ke, ya. Tak pasal-pasal pula, ya. Motosikal, yang bawa motosikal, yang bawa kereta, ya. Mana orang nak sangka, ya, biasanya motosikal aksiden dengan motosikal ataupun aksiden dengan lori ataupun aksiden dengan kereta dan sebagainya, kan. Mana pula nak sangka motosikal aksiden dengan kapal terbang yang kita tengok semalam ni, kan. Betapa Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dengan kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala yang berlaku, ya. Perbuatan daripada perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita kena ambil pengajaran ni, ya. Nak menunjukkan apa? Betapa Allah Subhanahu wa taala itu nak mengambil nyawa kita dalam keadaan yang sebegitu tak ada masalah bagi Allah Subhanahu wa taala. Betapa, ya, ini perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang memberi bekas yang kita boleh ambil tauladan dan juga peringatan, ya. Sebab itu apa-apa perbuatan kita makhluk ni, kita i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, ya, hakikatnya itu bukan perbuatan kita, itu adalah dari Allah Subhanahu, semua yang berlaku, ya. Apa dalilnya? Wa a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan bahawa sesungguhnya Allah dah yang menciptakan kamu dan segala apa yang kamu perbuat, ya. Semua yang kita buat ni adalah hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ni hanya lakonan saja, ya. Berlakon saja. Betul lah kita yang berjalan, kita yang bercakap, kita yang melihat, kita yang bergerak, kita yang mengangkat, kita yang menyuap, itu zahirnya. Hakikatnya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ni, ya. Jadi sebab tu dalam matan ni sebut, ya, mustahil, ya. Mustahil terdapat berserta dengan wujudnya suatu zat lain yang memberi bekas terhadap suatu perbuatan daripada perbuatan-perbuatan. Semua kejadian, ya, semua perbuatan yang berlaku dalam dunia ni, kejadian yang berlaku dalam dunia ni, hakikatnya adalah perbuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini i'tiqad kita, ya. Jangan nanti kita pula, sebab itu bila kita faham ni, kita akan sedar dirilah, ya. Kadang-kadang bila orang puji kita, oh handalnya engkau, oh pandainya engkau, oh hebatnya engkau, ya. Bila kita orang puji kita ni, kita kena sedar diri. Sebab itu bila orang puji kita, kita pulangkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ya. Hadza min fadli rabbi, ya. Ini semua adalah kurniaan Allah, ya. Itu kita orang mukminnya begitu, ya. Baru kita boleh, ya, selari dengan i'tiqad kita Ahlussunnah wal Jamaah tentang perbuatan-perbuatan, kejadian-kejadian, ya. Boleh nampak situ, kan. Jadi mustahil, ya. Mustahil maknanya ada pula perbuatan yang lain yang daripada pihak lain yang boleh mengawal perbuatan, ya. Perbuatan-perbuatan yang berlaku dalam dunia ni hanya Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya hanya Allah dengan kehendak Allah. Kalau tidak dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka, ya, tak berlaku, ya. Dalam kes kapal terbang yang jatuh ni, kan, dikhabarkan ada lagi senarai penumpang yang sepatutnya naik tapi tak naik, kan, tak jadi naik. Itu pun dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maknanya umur dia panjang lagi lah, ya. Belum nak mati lagi, ya. Itu pun dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kenapa pula ada satu kereta dengan satu motor saja yang berlanggar dengan kapal terbang ni? Yang kena langgar dengan kapal terbang ni, dihempap dekat kapal terbang ni, meletup, ya.
orang lain terselamat. Cuba kita tengok rakaman, saya ingat ramai dah tengok ni. Rakaman dashcam kereta yang merakam kau terbang tu meletup jatuh tu kan. Kan orang tu terselamat. Makna dia kamera kereta dia tu merakam kejadian tu. Betul ngam-ngam dia lalu tu kan. Tetapi Allah SWT selamatkan dia. Mudah-mudahan dia bersyukurlah. Alhamdulillah, syukur dia terselamat dia. Maknanya sedikit sangat kan, maknanya dia lalu je meletup kan, terbang tu sampai. Orang yang kamera dalam kereta dia merakam tu terselamat. Mungkin kalau dia lambat dalam beberapa saat, mungkin dia pun kena juga. Tetapi hakikatnya itulah perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita faham macam tu, baru kita faham sifat wahdaniyah, esa Allah Subhanahu Wa Taala pada zat, pada sifat, pada perbuatannya. Yang mustahil tadi ni semuanya adalah sifat makhluk. Yang zatnya tersusun daripada pelbagai juzuk, pelbagai unsur, itu adalah makhluk. Sifat-sifat yang lain, kita pun ada sifat-sifat yang lain, sifat kudurat pun kita ada sifat kudurat, kita boleh ada, Allah Ta'ala pinjamlah, tetapi dengan sifat kudurat yang terbatas. Begitu juga perbuatan-perbuatan kita, itu yang Allah Ta'ala bagi kita ikhtiar. Bagi ikhtiar. Hakikatnya yang menjayakannya, yang menjadikan perbuatan itu adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini nampak insya-Allah dapat kita faham begitu. Di samping kita faham balik sifat wahdaniyah, dan sekaligus kita faham mustahil, sifat mustahil bagi wahdaniyah tadi. Kita sambung balik keterangan muka surat 27. Lawan sifat wajib bagi Allah Azza wa Jalla yang keenam, al-wahdaniyah, ialah at-ta'addud ataupun berbilang-bilang. Kan juzuk tadi kan berbilang kan, ada kepala satu, berapa banyak ada 7 anggota kita yang utama kan, 7 anggota, ada ada mata, telinga, mulut, hidung, tangan dan kaki. 7 anggota utama. Ini tak masuk lagi perut, termasuklah badan dan sebagainya kan. Kan berbilang tu mustahil. Mustahil bagi Allah. Yang berbilang ini adalah makhluk. Sifat al-wahdaniyah termasuk dalam kategori sifat salbiyah yang terakhir, atau sifat adamiyah, tidak wujud. Lawan sifat ini diistilahkan sebagai an-naqid. Ini istilah bahasa yang saya sebut selalu, tak payah kita bahaslah. Yang mustahak kita faham yang mana sifat yang wajib, yang mana sifat yang mustahil. Yang wajib, Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersifat dengan sifat wahdaniyah. Esa yang macam mana? Esa pada zat, esa pada sifat, esa pada af'al, perbuatan. Dan lawannya sama saja. Lawan sifat tadi ni mustahil. Allah Ta'ala tersusun daripada unsur, dan juga ada zat lain yang sama sepertinya, atau sifat lain yang sama seperti sifat-sifatnya, ataupun perbuatan lain yang memberi bekas yang sama seperti perbuatan-perbuatan Allah. Tak ada, mustahil. Muka surat 28. Justru lawan bagi ini pun perbahasan dari segi bahasa lah. Justru lawan bagi sifat al-wahdaniyah ialah tidak al-wahdaniyah. Maka perkataan yang sinonim dengan tidak al-wahdaniyah adalah at-ta'addud. Bahasa Arabnya ta'addud, berbilang-bilang. Ini mustahil bagi Allah. Saya ingat saya tak payah yang itulah. Kita pergi kepada paragraf yang bawah. Puan moderator, malam ni selepas saya ada kuliah lainnya. Ada Datuk, kuliah Ustaz Naim.
Mula pukul berapa? 9.15. 9.15. InsyaAllah saya cuba berhenti sebelum Okey. kot terlupa dia. Boleh. Belum lagi. Ya. Okey. Kita sambung Al-Imam As-Sanusi menjelaskan tentang sifat yang berlawanan dengan sifat Al-Wahdaniyah yang mencakupi 3 perkara tadi. Ya, tidak esa pada zat, sifat dan perbuatan. Menafikan sifat Al-Wahdaniyah bererti mensabitkan lawannya iaitu tidak Al-Wahdaniyah, iaitu ada zat, sifat dan perbuatan lain yang menyamai zat, sifat dan perbuatan Allah. Ya. Hal ini juga akan membawa seseorang itu mensabitkan kam muttasil, kuantiti yang berhubung, dan kam munfasil, kuantiti yang berpisah pada zat, sifat dan perbuatan Allah. Ini saya jelaskan balik ni. Bila sebut kam muttasil, kam munfasil ni, saya ingat lagi pening ni Kang. Ya? Ramai pening ni tak tahu apa masalah, boleh tak ingat ke tidak lagi. Waktu kita bicarakan sifat wahdaniyah tadi dulu ni, kita bicarakan juga ada 5 kam. Apa maksud kam ni? Kam ni bahasa Arab. Kam umuruka, berapa umur awak, bahasa Arab. Kam adada, berapa bilangan. Kam saman, baru ni saya pergi Arab ni, pergi buat haji ni. Kita nak cakap Arab dengan orang Arab ni, tapi Arab ni cakap Melayu, kan? Kita acah-acah lah cakap Arab, kok dapat murah, kan? Bikam hadha, saya tanya kan, berapa harga ni? Nak beli sejadah, nak beli kurma, nak beli macam-macam. Bikam hadha ya Syekh, saya tanya. Berapa harga ni? Dia jawab bahasa Melayu, 20 rial, dia kata, 20 rial. Jadi kam ni bahasa Arab, maknanya berapa ataupun bilangan. Bila kita belajar balik, ingat balik yang kita belajar sifat wahdaniyah tadi, mengesakan Allah pada zat, pada sifat, pada af'al, kita nak menafikan ada 5 kam. 2 kam tadi ni pada sifat, nak mengesakan Allah pada zat. Kam itu maknanya kam muttasil pada zat dan kam munfasil pada zat, ada 2. Apa maksud kam muttasil? Nak menafikan berbilang-bilang zat Allah Subhanahu Wa Taala ni yang bersambung zat dia. Yang membentuk juzuk-juzuk tadi ni. Contoh macam yang dikatakan ada kam muttasil ni ada makhluk. Juzuk-juzuk yang bersambung-sambung yang membentuk tubuh badan. Kepala bersambung dengan leher, bersambung dengan badan, bersambung dengan tangan, kan juzuk-juzuk tu. Nampak? Melekat ke terpisah? Kepala dengan leher ni kan bersambung, dengan badan, dengan tangan, semua bersambung. Itu maksudnya kam muttasil, bersambung. Itu kita balik pada mengesakan zat, mengesakan Allah pada zat tadi ni. Yang muttasil tadi pun kita nafi juga. Bukan, mustahil. Mustahil zat Allah Subhanahu Wa Taala ni ada juzuk-juzuk yang bersambung-sambung tadi itu yang membentuk menjadi zat Allah, itu mustahil. Ini yang kita nafikan. Ini yang dipanggil, kita nafikan kam muttasil pada zat. Kemudian yang kedua, kam munfasil, yang terpisah. Kam munfasil pada zat. Kan saya sebut tadi, ada tak zat yang lain daripada zat Allah Subhanahu Wa Taala yang setara dengan zat Allah Subhanahu Wa Taala? Ada pula Tuhan lain. Kan dia terpisah tu. Munfasil ni maksudnya terpisah. Ini pun kita nafikan juga. Tak ada zat lain yang terpisah daripada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pula Tuhan yang lain. Zat Tuhan yang lain yang setara dengan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada.
Yang bersambung melekat-lekat tadi pun tak ada, yang terpisah pun tak ada. Ya, muttasil itu bersambung, yang munfasil terpisah. Ya, nampak ya? Kemudian ada 5 kam tadi kan? Ada 2 kam lagi pada sifat. Jadi kam muttasil pada sifat pula. Kita nak nafikan berbilang-bilang Allah Subhanahu wa taala pada sifat ni, yang muttasil, yang bersambung sifat. Contoh saya bagi satu sifat tadi ni. Sifat zat Allah Subhanahu wa taala. Sifat kudrat ada berapa? Ada satu saja sifat kudrat. Ya, ada satu saja sifat kudrat pada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada sifat kudrat yang lain. Ya, hanya satu itulah. Ya. Jadi apabila Allah Subhanahu wa taala nak melaksanakan, ya, nak melakukan, ya, bila Allah Subhanahu wa taala berkehendak melakukan sesuatu, dia menggunakan kudrat yang satu tu saja. Tak ada kudrat lain. Ya, bukannya kata nak jatuh kapal terbang, Allah guna satu kudrat. Kemudian Allah Ta'ala nak letupkan gunung berapi, guna pula kudrat yang lain. Tidak. Kudrat yang satu itulah. Ya. Kudrat yang satu tu. Ya. Jadi macam bagaimana Allah Subhanahu wa taala melaksanakan kudratnya yang satu tu? Wallahu alam jawab dia. Bagaimana hakikat, ya, dalam dunia ni setiap saat berlaku beribu-ribu kejadian. Tetapi Allah Subhanahu wa taala melaksanakannya dengan hanya satu kudrat tu saja. Kita manusia ni dapat tak buat macam tu? Tak dapat. Okey, sekarang saya minum air, kan? Bismillah. Saya gunakan kudrat yang dianugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, angkat cawan, minum air. Dalam masa yang sama dapat tak saya menulis? Tak dapat. Masa saya tengah minum tadi tu, dapat tak saya menulis? Tak dapat. Sebab tangan saya pegang cawan, tuang air dalam mulut. Nampak ya? Tetapi kudrat Allah Subhanahu wa taala satu itulah. Waktu saya, ya, yang sekarang kita bercakap di sini, tuan-tuan dan perempuan duduk di rumah mendengar dengan kudrat yang satu saja. Nampak ya? Ini kudrat yang muttasil bagi Allah, menafikan tadi. Kam muttasil pada sifat tadi. Sifat yang sama, yang satu tadi ni. Ya? Itu. Kita tadi ni guna banyak. Kan? Saya bila lepas minum air nak apa? Nak makan, saya kena pergi dapur ambil pinggan pula, kan? Tu kan guna kudrat yang lain tu. Tadi guna kudrat angkat cawan, minum air. Nanti selepas Isyak pula, insya-Allah guna kudrat yang lain pula untuk makan nasi. Kan berbilang-bilang tu. Ya. Kudrat yang dipinjam oleh Allah SWT pada kita, ya. Tetapi Allah Taala kudrat yang satu tu lah. Ya. Ini kam, kita menafikan kam muttasil pada sifat tadi, sifat kudrat tadi. Ya, cuma berbeza kudrat makhluk dengan kudrat Allah Subhanahu wa taala tadi. Nampak ya? Satu lagi itu kam muttasil bagi sifat. Kam munfasil pada sifat, ya. Ada pula sifat lain, ya. Ada pula makhluk lain yang mempunyai sifat yang sama pula dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ada ke tak ada? Tak ada. Ya. Tak ada. Itu pun kita nafikan juga, yang terpisah tadi. Ya. Tak ada sifat lain yang setara dengan sifat-sifat Allah Subhanahu. Tak ada. Ya. Itu kam munfasil. Tetapi bagi af'al, sifat af'al ada satu kam saja. Ya, yang menafikan kam munfasil. Ya. Ada pula kudrat lain daripada, ada pula perbuatan lain daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada. Hakikatnya semuanya adalah
perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya baca ayat Quran tadi. Wallahu khalaqakum ma ta'malun. Ya? Faham ya? So ada 5 kam tadi ni. Dia pening sikitlah. Ada 2 kam muttasil pada zat, kam munfasil pada zat, kam muttasil pada sifat, kam muttasil dan munfasil pada sifat, dan ada satu kam lagi, ya, kam munfasil pada af'al. Ada 5 kam. Ini yang dibahas dalam ilmu tauhid yang kita dah bahas dulu, saya ingat dalam semasa kita membahaskan sifat wahdaniyah. Jadi faham juga 5 kam tadi ni menguatkan tauhid kita, keesaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh ya, insya-Allah. 9 ya. Jadi ini yang disebut tadi ni. Hal ini juga akan membawa seseorang itu mensabitkan kam muttasil, iaitu kuantiti yang berhubung, dan kam munfasil, kuantiti yang berpisah pada zat, sifat dan perbuatan Allah. Sifat mustahil, muka surat 29 sifat mustahil yang menjadi lawan bagi sifat ini ialah perbahasan an-naqid dan al-ma'ini, bahasan dari segi bahasa. Cuma hadirin hadirat sekalian, mungkin dalam bab tadi ni kam muttasil, kam munfasil itu dia dia agak sukar ya. Bismillah. Agak sukar kita nak faham, cuma yang mustahak, yang mustahak bagi saya lah, ya. Yang mustahak kita orang awam ni, sekurang-kurangnya kita faham tadi tu asa wahdaniyah tadi, asa pada zat, asa pada sifat, asa pada perbuatan bagi zat Allah SWT. Dapat kita faham yang tu pun alhamdulillah. Jadi bila kita faham tu, kita faham dia punya yang mustahil tadi. Mustahil, zat itu terdiri daripada juzuk-juzuk, ataupun unsur-unsur yang membentuk satu lembaga, mustahil. Ataupun ada zat yang lain yang setara dengan zat Allah. Sifat pun sama juga, perbuatan pun sama juga. Bila kita faham tu, insya-Allah mantap akidah kita, insya-Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang menyamai, yang menyerupai, yang setara, yang sebanding dengan zat Allah Subhanahu wa taala, dengan sifat Allah, dengan perbuatan Allah. Tu faham ketiga-tiga aspek tu, mudah-mudahan maknanya kita kenallah Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung peringatan. Berlaku dalam muka surat 29 siapa yang ada buku, ada kitab berlaku dalam kalangan orang awam yang berkeyakinan sebab-sebab yang beradat memberi bekas, kesan dan akibat terhadap sesuatu yang lain, seperti api pasti akan membakar dan racun pasti membunuh dengan keupayaan yang ada pada kedua-duanya. Al-Imam Muhammad bin Mansur Al-Hudhudi, yang dikenali sebagai Imam Al-Hudhudi, menjelaskan bahawa seseorang yang mengiktikadkan hal seperti ini hukumnya adalah kafir. Ini pun payah juga kita nak faham ni, Apa yang dimaksudkan dalam peringatan ni, yang Imam Al-Hudhudi ni nak cerita pasal apa? Dulu ni kita, sebelum kita masuk dalam sifat 20 kan kita mengaji bab hukum adat dan juga hukum akal. Apa hukum adat? Hukum akal, kita dah belajar dulu hukum akal. Bila kita belajar hukum akal itu, apa maksud hukum akal? Yang akal boleh terima wujudnya, ataupun tidak wujudnya, kan? Kita
Yang mustahil, yang wajib pada akal, yang mustahil pada akal, yang harus pada akal. Hukum akal ada 3. Ya, kita belajar dulu. Wajib pada akal. Yang wajib akal terima 1/2 daripada 2. Kita belajar dulu. Kan wajib akal terima tu kan. Mustahil 1/2 daripada 3. Kan mustahil. Ya. Kan? Kemudian yang harus, harus ni maknanya yang akal boleh terima ada atau tiada sesuatu benda tu. Ya. Contoh, akal boleh terima saya sekarang berada di Seremban. Saya tak adalah di tempat lain. Ya. Harus sesuatu itu akal yang boleh terima ada dan tiadanya. Itu bab hukum akal. Hukum adat. Hukum adat ini kebiasaan. Itu cerita pasal api membakar. Pisau pada kelazimannya memotong. Ya. Pisau pada lazimnya kalau kita hiris tangan kita lukalah. Ya. Kecuali orang tu ada ilmu kebal lah. Itu pun belum tentu lagi. Ya. Kadang-kadang jadi, kadang tak jadi kan. Itu dengan izin Allah semua. Ya. Tapi lazimnya pisau ni memotong. Ya. Digunakan untuk potong sayur, terpotonglah sayur tu. Potong ayam, potong daging kan. Pisau tu tajam. Sifat dia tajam. Memotong. Itu apa dia? Hukum apa tu? Itu hukum adat, kebiasaan. Jadi hukum adat tadi ni, pisau memotong, api membakar, itu adalah hukum adat pada kelaziman. Berlaku tak di luar adat? Perkara yang mencari adat tadi berlaku tak berlaku? Berlaku. Sebab apa? Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang Imam Hudhudi nak jelaskan kita dalam peringatan ni, dia nak katanya kita jangan beriktikad, kita jangan berkeyakinan semata-mata hukum adat tu tak boleh. Pisau mesti memotong. Tak semestinya. Sebab itu hanya hukum adat. Ya. Hukum adat, hukum kebiasaan. Ya. Pernah tak pisau ni tak memotong? Pernah. Kan? Yang orang yang tikam yang jadi kebal tu sebab apa tak tembus? Sebab dengan izin Allah juga. Nampak ya? Sebab itu bila kita beriktikad yang itu saja tak disabitkan bahawa itu adalah dengan izin Allah, itu yang Imam Al-Hudhudi tadi iktikad begitu hukumnya adalah kafir. Ya? Jadi sebab itu kalau kita cakap makan nasi mesti kenyang. Ya? Itu hukum adatnya biasa begitulah. Makan nasi sepinggan, 2 pinggan insya-Allah kenyang. Tapi tak boleh iktikad begitu. Ini tu hukum adat. Ada juga orang makan tak kenyang-kenyang. Sebab apa? Sebab macam-macam lah. Pula hantu raya lah macam-macam kan. Ini. Wallahu a'lam. Ya. Begitu juga api tadi ni. Api membakar. Hukum adatnya api membakar. Tetapi dirakamkan dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim tidak terbakar bila dicampak dalam api. Ya? Patutnya terbakar lah kan. Tapi tidak terbakar sebab dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala diselamatkan. Nampak tak? Ya? Ini sebenarnya yang nak dimaksudkan oleh Al-Imam Al-Hudhudi. Ya? Jadi sebab itu bila kita faham, sebelum kita masuk kepada hukum syarak sifat 20 ni, kita dah belajar kan hukum adat, hukum akal dan juga hukum syarak. Hukum syarak ni berdasarkan Quran hadis lah. Ya? Cuma dulu ni mungkin waktu mula-mula tu mungkin kita tak bahas panjang berkaitan dengan hukum adat ni. Ya? Cuma kita banyak bincang berkaitan dengan hukum akal. Ya? Ada 3 sebenarnya. Hukum adat. Jadi bila sebut hukum adat tu bukan adat pepatih, adat temenggung. Ya? Hukum adat yang dimaksudkan dalam kitab ni ialah hukum adat kebiasaan. Ya? Api panas membakar. Pisau tajam memotong. Apa lagi? Ya?
Bila buat kerja banyak jadi letih, ya. Kan? Ya. Jadi itu hukum adat, ya. Hukum syarak ni berdasarkan Al-Quran dan juga Al-Hadis lah, ya. Itu jelas. Jadi hadirin sekalian, dalam peringatan ni bila kita faham begitu, walaupun kita nampak yang berkaitan dengan hukum adat dan juga hukum akal tadi ni, ya, kadang-kadang kita lihat perkara yang mencari adat, ya, di luar kebiasaan, ya. Contoh dia terbang yang jatuh semalam ni kan, tiba-tiba lah katalah, ya, andaian kita sajalah, tiba-tiba ada seorang terselamat. Boleh ke tak boleh? Harus ke tak harus? Harus. Ya. Bukan wajib semua mati. Jika Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki, ya, mungkin ada yang terselamat. Itu jika ada dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Bukan semua orang jatuh ke terbang mati. Dulu arwah almarhum Tan Sri Ghazali Syafi'i kan, jatuh daripada pesawat apa dulu, ni sekitar tahun 60-an ke 70-an dulu. Ni ingat masa saya kanak-kanak lagi. Waktu tu dia Menteri Dalam Negeri, ya. Almarhum saya ingat dah meninggal lah, almarhum Tan Sri Ghazali Syafi'i, ya. Mantan Menteri. Dia jatuh pesawat kan, di mana dia tak ingat, dia Keluang ke Johor kan, di mana dia jatuh pesawat, tak mati dia. Okay? Bukan semua orang jatuh pesawat mati kan, jatuh ke terbang. Ini dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi biasanya jatuh ke terbang ni mati dah. Itu hukum adatnya, ya, pada kebiasaan. Jadi kita tak boleh ni yang Imam Hudhudi dalam peringatan tadi ni, kita tak boleh beriktikad ni, ya. Dia kena sandarkan balik hukum adat, hukum akal ini kita kena sandarkan kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ke tak jadi ke, luka ke tak luka, itu adalah dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, hangus ke tak hangus, terbakar ke tak terbakar, itu dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang sebut ni Tanjung Kupang Johor, betul lah tu, ya. Ini peristiwa dah lama, ya. Jadi hadirin sekalian, dah 9:11 ni. Saya ingat saya berhenti sini dulu lah kot, ya. Boleh, ya? Okey, Datuk. Boleh saya berhenti sini? InsyaAllah. Ada soalan ke yang boleh saya jawab? InsyaAllah saya jawab. Kalau tak boleh saya minta tangguh. Ada jemaah mana yang nak mengemukakan soalan pada Datuk, silakan. Datuk, kalau saya soalan lain boleh Datuk? Soalan apa, ya? Pasal akikah lah Datuk. Ada orang bertanya dengan saya, dia anak dia meninggal umur 14 tahun, 15 tahun macam tu. Tapi dia belum akikah kan. Lepas tu, sekarang ni dia ada rezeki. Dia sama ada dia kena buat akikah ataupun kena buat korban. Dia tanya macam tu. Boleh je nak buat kan, tak ada masalah. Pada saya lah, boleh je. Oh, bermakna kalau buat akikah pun boleh, buat korban pun boleh. Akikah ni yang sunatnya yang sunat akikah ni sebenarnya daripada lahir sampai umur anak tu 7 hari. Yang sunat muakkadnya itulah. Selepas daripada tarikh tu bolehlah nak buat, tak ada masalah. Ya, diharuskan. Ya. Walaupun dia dah dewasa, boleh juga dia buat akikah. Tak sempat akikah. Ya. Akikah tu bukan wajib Ustaz. Bukan. Bukan. Sunat muakkad. Sunat muakkad. Kita mazhab kita lah. Datuk. Ya. Terima kasih Datuk. Ya. Sama. Okey, kalau tak Ada ada lagi soalan. tak? Ada lagi tak soalan? Saya, tak ada. Boleh kita berhenti. Ya. Jadi hadirin sekalian, ya, yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala kelemahan dan kekurangan itu daripada diri saya sendiri. Ya, saya mohon maaf atas mungkin pencerahan yang tidak teratur, sukar difahami. Tak apalah, ya. Kurang-kurangnya kita dalam majlis ilmu, mudah-mudahan Allah Taala berkatkan kita. Jangan jemu, ya hadirin sekalian, belajar ni.
Mungkin hari ini kita tak faham, mungkin bulan depan, tahun depan Allah Ta'ala campakkan kepahaman pada kita. Begitulah, ya. Saya pun sama juga, ya. Sama-sama belajar. Mudah-mudahan Allah SWT memberi taufik dan hidayahnya pada kita, mengampunkan segala kesalahan kita. Jadi saya berhenti di situ dulu. Aku qauli hadza, astagfirullah li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serah semula pada pengacara majlis. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Kuliah maghrib kita berjalan lancar dengan rahmatan Al-Barahin. Keterangan lawan sifat wajib bagi Allah yang keenam, wahdaniyah, yang esa pada zat, esa pada sifat dan pada perbuatan. Allah berkuasa atas segala kejadian, tidak sesuatu mustahil bagi Allah, tidak zat yang lain yang setara dengan Allah. Dengan kuasa Allah, moga kita diberi kefahaman dengan apa yang telah diterangkan oleh Yang Amat Arif Datuk pada malam ini. Wallahu a'lam, moga segala ilmu yang disampaikan memberi manfaat pada kita semua jemaah. Terima kasih Datuk atas segala ilmu yang telah disampaikan. Saya mewakili Gemandu Iman mohon maaf ada sebarang kekurangan dalam majlis kita ini. Sekiranya baik itu daripada Allah dan guru itu adalah daripada kekurangan kami sendiri. Bagi menutup majlis, mohon Datuk bacakan doa penutup, tasbih kafarah dan soal as, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin bi jahi khatamil anbiya'i wal mursalin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله والحمد لله. تقبل الله. Sekian. Terima kasih. Terima kasih.